Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah SWT yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu, sama ada pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya, sama ada yang baharu yang telah ada atau yang belum ada. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Tuhan berserupa dengan yang baharu pada zatnya atau pada sifatnya atau perbuatannya. Adapun bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada zatnya itu, iaitu sesungguhnya zat Tuhan bukan ia jirim dan bukan ia arad, dan tiada sekali-kali zatnya berdarah, berdaging, bertulang, dan bukan jenis leburan atau jenis tumbuh-tumbuhan, dan tiada ia di dalam pihak, dan tiada baginya pihak-pihak, tak ada ia dalam tempat-tempat, tiada ia di dalam masa. Bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada sifatnya itu, iaitu sesungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baharu. Kerana sifat Tuhan itu qadim lagi azali dan melengkapi takluknya. Maka sesungguhnya sifat makhluk itu bertakluk pada setengah perkara jua. Seperti samak Tuhan bertakluk ia pada segala maujudat. Dan samak yang baharu bertakluk kepada setengah jua, iaitu pada suara sahaja. Demikianlah pada sifat-sifat yang lain, tiada serupa dengan sifat Tuhan. Bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada perbuatannya, iaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan tiada bersamaan dengan perbuatan yang baharu. Kerana perbuatan Tuhan memberi bekas bersalahan perbuatan yang baharu. Dan perbuatan Tuhan tiada berkendak kepada wasitah perkakas dan kepada taulan. Tiada mengambil faedah dari perbuatannya dan hikmahnya dan hukumnya. Dan lagi perbuatannya tiada yang sia-sia. Sesungguhnya ada perkataan dalam Al-Quran dan hadis yang menyebut muka dan tangan Allah. Maka perkataan itu hendaklah kita i'tiqadkan sabit secara yang layak dengan Allah, yang maha suci daripada berjisim dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu. Maka tiada yang mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala jua. Demikian itulah perjalanan i'tiqad sekalian sahabat, dan orang yang mengikut sahabat, dan orang yang mengikut bagi orang yang mengikut sahabat, yang dinamakan ulama mutaqaddimin. Tetapi ulama mutaakhirin telah berkata, adalah perkataannya tersebut dalam Quran dan hadis, mengatakan muka dan tangan bagi Allah Ta'ala itu ialah yang dikenaki dengan muka itu zat, dan yang dikenaki dengan tangan itu kudrat. Demikian lagi tiap-tiap perkataan yang seumpama itu ditakwil, yakni ditanggungkan dengan perkara yang munasabah daripada segala sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala. Maka di antara i'tiqad ini yang lebih sentosa ialah i'tiqad ulama mutaqaddimin. Yang keenam, wahdaniyah, artinya asa Allah Ta'ala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan berbilang pada zat, pada sifat. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan berbilang pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Sama ada bilangan yang muttasil, yang berhubung, atau bilangan yang munfasil, yang bercerai. Adapun makna asal Tuhan pada zat itu, iaitu menafikan kam muttasil pada zat, yakni menafikan bilangan yang berhubung pada zat. Seperti tiada zat Tuhan bersusun daripada darah, daging, tulang, urat. Dan menafikan kam munfasil pada zat, menafikan bilangan yang bercerai pada zat. Seperti tiada zat yang lain menyamai seperti zat Allah Ta'ala. Makna asal Tuhan pada sifat, iaitu menafikan kam muttasil pada sifat, menafikan bilangan yang berhubung pada sifatnya, iaitu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala pada satu-satu jenis sifatnya dua sifat, seperti dua kudrat. Dan menafikan kamun fasih pada sifat, yakni menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada sifat, iaitu tidak ada sifat yang lain menyamai sebagaimana sifat Tuhan. Asal Tuhan pada perbuatan itu menafikan kamun fasil pada perbuatan, yakni menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada perbuatan, iaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan. Bahkan segala barang yang berlaku dan alam, semuanya perbuatan Tuhan, sama ada perbuatan itu baik rupanya dan hakikatnya seperti iman dan taat, atau jahat rupanya tiada pada hakikatnya seperti kufur dan maksiat. Dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lainnya, semuanya itu perbuatan Tuhan,
tiada sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikatnya. Hanya ada usaha dan ikhtiar yang tidak memberi bekas. Walhasil apabila dikata wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyah, maka tenafilah kam-kamnya 5 itu, iaitu tenafilah kam muttasil dan munfasil pada zat, kam muttasil dan munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada perbuatan. Maka dengan kenyataan yang di atas ini, zahirlah tiada zat yang lain, sifat yang lain dan perbuatan yang lain menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Yang demikian tertolaklah segala kepercayaan yang membawa kepada menyekutukan Tuhan. Bagaimana yang berlaku di sisi satu bangsa dalam dunia ini, ada mempunyai adat dan kepercayaan yang karut, sehingga membawa rosak imannya, kerana kepercayaan itu membawa menyekutukan Tuhan dengan yang lainnya. Maka perkara yang seperti ini masih banyak pada masa ini, dan banyak pula yang melakukan dia dengan tidak sedar akan mudaratnya, merosakkan iman kepada Tuhan.